أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جنازة شئت سهلا. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli Jangkauan Kansel Pentadbiran Masjid, terusnya kepada tuan-tuan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita diuji oleh Allah dengan wabak, kita dapat meneruskan juga kuliah kita insya-Allah ya. Syukur tuan-tuan, dan kita berada dalam keadaan sihat. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Taala ni. Dan insya-Allah kita nak guna buku ni sekejap sebab saya tengok bab ilmu dia cukup cantik sangat. Cukup cantik daripada buku ni. Buku ni dikarang oleh Syekh Alawi As-Saqaf. Kitab dia nama Al-Fawaid Al-Maqiyah fi ma yahtajuhu talabatus Syafi'iyah. Dan apa ni, dia tulis tentang bab ilmu, kemudian saya cuba terjemahkan dan dijadikan satu buku. Dan tuan-tuan, sebenarnya saya nak cari dana tuan-tuan saya nak minta tolong juga tuan-tuan saya nak cari dana, saya nak bina sebuah sekolah di Lawin tuan-tuan, di Mahat Tahfiz di Lawin. Bukan di Simpang Lawin, tapi di Lawin. Di Lawin dekat Gerik sana kalau tuan-tuan pergi tu, tuan-tuan akan jumpa traffic light nak ke Gerik tu. Tuan pergi sikit tu ada kubur sebelah kanan. Pergi sikit tu ada rumah orang. Belakang rumah orang tu atas bukit tu. Dan di sana dia ada sungai, tepi itu sungai Itulah tuan-tuan cita-cita saya setelah saya pencen nanti Tak berapa lama dah nak pencen dah ni. Nak carilah dana sama-sama kita menafaatkan ilmu insya-Allah Itulah mudah-mudahan. Jadi saya minta kita sedekah tuan-tuan dengan harga RM13 sebuah saya nak kumpul dana, dan tanah yang saya nak beli tu RM160,000 tanah tu. Dan insya-Allah saya akan situlah saya duk cadang, tak nak buat sekolah tahfiz, tapi nak sekolah tahfiz, tapi tak nama sekolah tahfiz. Tapi dalam tu ada tahfiz, sebab ramai banyak tahfiz, terlalu ramai Tapi saya nak sekolah saya tu international, sekolah yang antarabangsa. Jadi saya nak gunakan dua bahasa, bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Mana pelajar tu pasti cakap Inggeris dan Arab. Tu saya nak terapkan di situ. Tak nama sekolah tahfiz, tapi dalam tu adanya tahfiz. Tak nak seperti mana kita dengar sekolah tahfiz. Tapi saya nak sekolah saya ni adalah betul dikatakan international, sekolah yang panggil Ma'had Alami seperti mana Junid di Singapura, Ma'had Junid di Singapura kita nak guna, cuba nak itulah insya-Allah. Tolonglah tuan-tuan insya-Allah, tolong berdoa cita-cita saya itulah tuan-tuan. Jadi malam ni insya-Allah tuan-tuan kita tengok buku ni cukup menarik sekali. Kitab yang dikarangkan oleh Syekh Alawi Ahmad As-Saqaf Asy-Syafi'i Al-Makki tuan-tuan. Kita tengok pertama kali, kita tengok terus kepada muka surat 6 dulu. Kita tengok pendahuluan tuan-tuan kita tengok pendahuluan dulu. Kita tengok dulu tuan-tuan kita tengok di pendahuluan.
Kita tengok tuan-tuan kita tengok pelan-pelan Tak ada buku, kita sama-sama kita tengok dah. Ni bau sedap belajar ada buku dah. Kita tengok di pendahuluan tuan-tuan Pendahuluan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamul atimman al-akmalan ala sayyidina Muhammadin khairi muallim wa ala alihi wa ashabihi alladhina hamalud din anhu wa amalu bihi wa balaghu min ba'dihim wa ba'd. Sesungguhnya Islam sangat memberi perhatian terhadap ilmu pengetahuan. Itulah kelebihan agama Islam. Dia sangat memberi kelebihan kepada ilmu pengetahuan. Sebab tu jadi cantik amal ibadat. Seseorang Islam bila dia melakukan ibadat, cantiknya ibadat diterima oleh Allah SWT sebab dia pentingkan ilmu. Kalau kita buat ibadat tanpa ilmu, maklumlah tak belajar pula, tak update pula, duk berasa pandai, hok belajar lama dah dulu hari tu, lepas tu tak ada update, tak ada belajar, bagaimana nak cantik ibadat kita kepada Allah. Maka sebab itulah Islam ini mementingkan ilmu. Sebab tu mula-mula ayat yang diturunkan adalah Iqra. Terbukti itu adalah surah yang bersangkutan dengan menyuruh kita supaya menuntut ilmu. Justru ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah ayat Iqra daripada surah Al-Alaq. Itulah surah Iqra ini buktikan pentingnya ilmu pengetahuan itu. Mana kita kena belajar. Tak boleh kalau tak belajar tak cantik ibadat kita, tak elok. Maka itu belajar penting. Melalui ilmu pengetahuan seorang dapat melakukan ibadat kepada Allah dengan betul. Itulah dengan ilmu pengetahuan seorang itu dapat melakukan ibadat dengan betul. Bila kita belajar fiqh, kita tahu duduk tawarruk, duduk iftirash, tamak nino, kita tahu juga falsafah solat, tujuan solat adalah apa. Semua tu menjadi satu perkara yang penting untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi bila kita rokok betul, kadang-kadang kita tengok macam-macam orang ada setengah tu rokok maka kepala tinggi, tinggi kepala bila rokok. Sepatutnya dia kena sama antara kepala dengan punggung tu, sama pada tu. Kalau kita letak papan tu disama. Ini kena belajar, kena ilmu. Lepas tu ilmu ni penting, main duk syok sekat kita tak boleh. Bila orang ada kuliah keluar pergi minum teh, lepas tu bila isyak datang balik, lepas tu mula solat macam-macam tak betul. Allah ni sayang. Lepas tu pentingkan ilmu. Penting Islam ini pentingkan ilmu. Islam agama profesional. Kita tak boleh nak solat mayat, nak solat jenazah pun tak boleh kalau tak belajar. Dia profesional, kita kena belajar. Bukan sekadar nak buat amal ibadat tak apa belajar, tak boleh. Berkualiti, itulah bila kita berilmu, ibadat kita pun berkualiti. Mana ada kualiti, maksud kualiti di sini mempunyai betul. Mana betul kita buat tu betul, kita buat tu jadi ikut apa yang disuruhkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterjauh dari perasaan ragu-ragu, seterjauh daripada perasaan ragu-ragu. Kadang-kadang kita ragu, betul ke tak ni kita baca walau betul ke tak ni, Allah rasa ragu-ragu. Bila kita tanya ustaz, macam mana ustaz kata, tak apa, lidah kita lekat kepada dinding kat mulut ni okey, tu panggil dak. Walau kita pun taklah rasa was-was, taklah rasa ragu-ragu. Kita belajar ilmu. Ilmu ni penting.
Tak boleh. Nah, malah terselamat daripada cacat cedera. Malah selamat daripada cacat cedera. Tak cacat cedera lah bila kita ada ilmu. Kita buat dengan ilmu, taklah akan jadi cacat cedera ibadat kita tu. Nah, bila kita sujud tinggi punggung daripada kepala. Nah, tu mana kita tahu. Nah, serta dapat menghasilkan ibadatnya yang sebenar. Itulah tujuan kita untuk hasilkan ibadat dengan sebenar. Ibadat yang sungguh, yang betul-betul. Tak nak main duk jadi pok turuk. Tak nak. Kita belajar. Nah, kita belajar. Lebih lagi untuk mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih lagi untuk nak dapatkan keberkatan. Nah, bila kita buat tak betul, bagaimana nak dapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, tak betul. Berdoa pun tak ada adab dengan Allah. Nah, berdoa, tak, kita duduk berdoa, bagaimana duduk? Duduk pun kena ada adab juga nak berdoa dengan Allah. Nah, maka sebab itulah perlu kepada ilmu. Kita buat dengan ilmu. Ilmu membimbing kita, ilmu menyuluh kita. Nah, itulah ilmunya. Nah, dan ini kerana ilmu pengetahuan itu merupakan petunjuk jalan kepada ibadat. Itulah ilmu menunjuk jalan kepada ibadat. Tunjuk jalan kepada ibadat. Itulah ilmu. Nah, oleh itu Rasulullah SAW ada bersabda. Rasulullah bersabda, al-ilmu ra'sul ibadah. Maksud ilmu itu adalah kepala kepada ibadat. Nah, ilmu adalah kepala kepada ibadat. Ibadat tak comel. Nah, kalau tak ada ilmu, orang tak comel kan? Tak ada kepala. Nah, tak comel, bahkan tak boleh hidup tak ada kepala orang. Nah, begitu juga ibadat. Kalau tak ada ilmu, buatlah gelak. Nah, sebab tu kata Rasulullah, sedikit ilmu, nah, kita melakukan ibadat lebih baik daripada kita melakukan ilmu. Lebih baik daripada kita melakukan ibadat dalam gelak tanpa ilmu. Mana sedikit ilmu tapi kita buat ibadat lebih baik daripada kita buat ibadat banyak tanpa ilmu dengan kejahilan. Ni tak jadi. Nah, sebab itulah ilmu ni penting. Nah, masya-Allah, ilmu ni penting sekali. Kita nak maju satu-satu bangsa adalah dengan ilmu. Nah, nak maju sebuah negara dengan ilmu. Sebab tu kita tengok, kalau kita tengok negara Allahumma salli, Finland ni dia nilai cikgu tu sama dengan doktor. Dia utamakan cikgu. Guru dia Finland ni. Kalau kat rumah kita ni kalau degree, nah, kalau doktor lah sikit gaji. Nah, kerana dia kritikal. Nah, doktor perubatan, cikgu lain gaji rendah sikit, degree sama. Tapi kalau di Finland dia kira sama, dia utamakan cikgu, guru terpenting. Nah, dia nilai lebih kerana guru lah segala-galanya. Kejayaan pelajar tu kerana guru, kejayaan seseorang tu kerana guru. Nah, maka sebab itulah, nah, pentingnya ilmu. Tapi Islam mendahului. Islam dah awal-awal lagi dah ilmu. Kena ada ilmu. Tak boleh sekadar datang solat dengar ilmu sebelah telinga. Sekadar dengar sebelah telinga, lepas tu tunggu solat isyak, lepas tu isyak. Tak boleh. Kita kena fokus belajar. Tuan-tuan, belajar. Nah, Allah baik memandangkan dewasa ini tidak kurang dari penuntut ilmu yang mana ilmunya tidak mengesani dirinya dari segi penambahan iman. Zaman sekarang ni belajar ilmu tapi tak berkesan. Dengan diri dia pun tak berkesan. Belajar gitu je. Tak berkesan. Dari segi keimanan tak bertambah iman dah. Tak menambah keimanan. Belajar gitu je, masuk telinga kanan keluar kiri. Tak ada. Tak rajin nak datang masjid, jadi malas juga walaupun dia belajar. Kejernihan akhlak, kadang-kadang akhlak pun tak nampak juga, belajar tak jadi.
Tak nampak akhlak. Tak dapat kejernihan akhlak. Tak nampak akhlak itu. Kejernihan akhlak tak nampak. Malah menjadikannya tidak menguasai ilmu yang dipelajarinya itu. Bahkan ilmu yang dia belajar pun tidak menguasai. Balik rumah isteri tanya, bang belajar apa kat masjid? Tak tahu. Tak tahu. Bunyi makan-makan laksa. Dengan makan laksa. Aduk belajar selama sebanyak tu ni dengan makan laksa. Allah Akbar. Ya. Itulah. Tidak dapat mengesali ilmu itu kepada orang lain dengan cara berkesan. Ilmu tak mencetus orang lain. Sampai kepada anak buah dan sampai kepada anak, tak jadi. Bagi kepada anak, tapi tak ada kesan anak, tak nampak kesan. Cerita kepada kawan, tak jadi, tak ada kesan, tak ada kesan. Kenapakah berlaku demikian? Kenapa jadi gini kita duk belajar? Kenapa kita duk belajar selama ni masih lagi bagus ni? Tak berubah, ilmu pun tak dapat. Tak ada molek akhlak. Belajar tapi nombor ekor pun gomo juga. Tak ada kesan. Kenapa berlaku gini? Ini sudah tentu ada kaitan dengan ilmu dan adabnya. Ini ada kaitan dengan ilmu dan adab. Adab. Belajar ilmu ni dia ada adab juga. Adab dengan ilmu, adab dengan guru. Ini kadang-kadang kita datang nak belajar, belajar apa? Agama. Alah agama nak ke mananya? Kalau degree, kerja apa je agama? Kita berasa hina dah agama. Kita tak ada hormat. Tu ilmu lari daripada kita seperti larinya air tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Lari, dia tak lari ilmu, dia tak nak duduk. Lari daripada tempat rendah. Daripada tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Allah macam latar mana-mana dah. Itu tujung lari. Begitulah diri kita. Kalau kita tak ada adab dengan ilmu. Dan lebih lagi kita tak ada adab dengan guru. Kita merasa apalah guru ni. Nak mengajar apa? Tak boleh tuan-tuan. Itu adab. Maka adab itulah yang berkesan. Adab itu peranan kepada diri kita. Kadang-kadang pernah sikit ya guru cerita. Tak keberkatan kita tu. Kadang-kadang tercetuh hati kita. Allah jadi ingat lama. Bawa kepada kita jadi satu. Duk main-main dalam kepala kita. Itu keberkatan. Sebab guru ni. Sebab apa kita disuruh belajar dengan guru? Berguru. Sebab kita boleh menumpang doa guru. Kadang-kadang guru cerita tu keberkatan guru. Itulah Masya Allah. Tu kadang-kadang kita teringat apa yang dicerita oleh guru, teringat kepala, teringat itu berkatnya keberkatan. Macam kita tengok tu kenali dah, kita tengok tu kenali mana belajar methodology of teaching, mana dia belajar metod mengajar, dia tak belajar pun. Tok Seleho mana tapi anak murid dia menjadi berkat. Masya Allah, anak murid dia banyak, lepas tu buka pondok. Kita tengok Masya Allah, keberkatan. Nak jaga adab. Adab belajar, adab dengan guru, adab dengan ilmu, adab dengan kitab, adab dengan dalam penampilan menerima ilmu. Itu penting sekali. Islam menetapkan adab dan etika dalam menghasilkan ilmu, pengetahuan. Islam menetapkan etika. Islam ada etika, Islam ada etika, ada adab dalam kita menuntut ilmu. Dia ada adab dalam kita menuntut ilmu. Justru buku ini akan membincangkan tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Buku ni insya-Allah kita tengok kelebihan ilmu pengetahuan, antara ilmu dan pengetahuan, antara ilmu pengetahuan dan ibadat,
jenis-jenis ilmu, cara mempelajari ilmu pengetahuan, bahagian ilmu, perkara diperlukan oleh penuntut ilmu pengetahuan, alat ataupun medium ilmu. Nah, adab menuntut ilmu, menghasilkan kitab bagi penuntut ilmu, syarat menuntut ilmu. Tajuk-tajuk yang kandung dalam buku ni, insya-Allah kita akan tengok satu persatu, insya-Allah. Semua tajuk-tajuk itu adalah petikan dari buku Mukhtasar Al-Fawaid Al-Maqiyah fima yahtajuhu talabatus Syafi'iyah bagi Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf Al-Syafi'i Al-Maki. Jadi inilah pengarang asal adalah Syekh Alawi As-Saqaf. Dan dita'liq, ditahqiq dan dita'liq oleh Dr. Yusuf bin Abdul Rahman Al-Mar'ashali. Dita'liq pula oleh Dr. Yusuf Abdul Rahman Al-Mar'ashali. Walaupun berterjemah juga menerang dan menghuraikan tajuk-tajuk tersebut dengan lebih jelas, senang difahami bagi pelajar. Saya cuba untuk kita lebih faham buku ni. Saya cuba tulis dengan bahasa yang mudah supaya kita boleh memahami. Itu ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami dan menjadikan buku ini sebahagian daripada amal soleh yang berpanjangan untuk kami dan ibu bapa kami di hari yang tidak dapat menolong anak-anak dan harta. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah pendahuluan mana-mana buku. Inilah pendahuluan. Pendahuluan penterjemah. Baik, kita tengok pula kepada terus masuk pada kelebihan ilmu. Muka surat 8 tuan-tuan tengok. Kelebihan ilmu. Ilmu adalah semulia-mulia permata dan mempunyai kelebihan yang tidak terhingga. Ilmu adalah semulia-mulia permata. Allah. Inilah semulia-mulia permata. Kita di dunia ni, permata yang paling mahal. Kalau kat Sabah mutiara ada. Kalau kat Iran ada satu permata dia biru, mahal. Kalau zamrud, kalau zamrud Rusia hijau. Kita letak dalam gelas tu hijau. Permata Allah. Maka ilmulah semulia-mulia permata. Allah tak ada dah. Ilmulah semulia-mulia permata. Siapa ada ilmu di kampung boleh jadi lebay kampung. Ada ilmu. Siapa yang ada ilmu keluar maktab perguruan cikgu. Siapa yang ada ilmu perubatan jadi pakar bedah. Siapa ada ilmu, mana ilmulah yang meningkatkan seseorang. Ilmu. Bila ada ilmu, menjadi seorang tu adalah dimulia, dihormati kerana ilmu. Masya Allah. Kadang-kadang kita tengok ilmu bahasa, kita tengok bahasa. Kita tengok orang boleh bahasa Cina, orang bahasa Cina. Di Kuala ada seorang pegawai Maybank, dia India tapi bercakap Cina. Allah. Sedap bercakap Cina. Bank, nanti dia di pegawai bank. Cepat jadi pengawal bank sebab dia boleh bahasa Cina. Saya tanya dia, kenapa puan boleh bahasa Cina? Dia kata, saya bapa Cina, mak India. Jadi dua-dua bahasa boleh. India bahasa mak, Cina bahasa bapa. Masya Allah. Dengan nilai, orang nilai ilmu tu. Samalah kita dalam kerja kerajaan. Kalau kita boleh bahasa Cina, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, gaji kita pun lain. Itulah. Nak ceritanya ilmu tu penting. Allah. Sebab itulah kita ni kalau boleh. Ada seorang tuan-tuan, ni dia tak ada ilmu.
dia tak ada ilmu, itulah akibatnya tak ada ilmu. Dia pergi di Holland, dia tak pandai bahasa Inggeris, tak pandai bahasa Arab, tak pandai. Nah, yang boleh bahasa Melayu ya. Nah, dia tak boleh bahasa lain. Bila pergi di Holland, orang Eropah ni ya masing-masing ta'assub kepada bahasa sendiri. Dia tak nak cakap bahasa orang putih. Orang Holland tak cakap orang putih. Dia nak cakap bahasa dia. Sama dengan orang Sepanyol. Oh, dia nak Sepanyol dia, tak nak. Nah, sama dengan orang Perancis. Uish, kalau kita bercakap orang putih, dia jawab Perancis dia. Nah, maka orang ni pergi di Holland. Kebetulan lapar. Lapar nak makan, tak ada duit. Duit tak ada tukar. Dah. Lapar. Akhirnya nak bercakap tak boleh. Dia tengok seorang orang berjanggut, orang Palestin. Kebetulan orang Palestin janggut. Dia pun salah dengan orang Palestin tu. Dan dia tarik tangan orang Palestin tu, bawa ke restoran tak jauh daripada situ lah. Tarik. Tunjuk. Tunjuk makanan apa tu, tunjuk perut. Lapar dah, tunjuk perut. Tunjuk makanan dalam restoran tu, ada almari dia, ada ikan, ada apa nampak. Dia tunjuk perut, lapar. Allah, itulah tak adanya ilmu bahasa. Nah, itulah kena guna bahasa isyarat. Nah, itulah orang Palestin tu pun Allah astagfirullah, dia kata cepat-cepat beli dia lapar makan, Allah makan sungguh dia lapar. Itulah boleh bawa mati, tak pandai bahasa ni. Tak pandai. Itulah jadi tentunya ceritanya pentingnya ilmu ni penting. Ilmu. Dan justru tidak ilmu itu mesti diamalkan, tapi ilmu pasti diamalkan. Pasti diamalkan, ilmu itu pasti diamalkan. Kalau tak diamalkan, mesti diamalkan. Jika tidak diamalkan, maka akan jadilah ilmu itu seperti debu yang bertaburan, yang tidak mempunyai manfaat lagi. Kalau tak amal, macam debu. Sebab apa dikaitkan dengan debu? Debu apa manfaat debu? Tak ada manfaat apa. Ilmu kalau tak amal kan sama. Macam kita duk belajar solat tahajud tapi tak bangun, tak ada apa, belajar saja. Belajar sajalah. Duk belajar solat tahajud. Allah bagi masing muluk orang yang solat tahajud. Allah bagi murah rezeki orang solat tahajud. Allah beri rahmat kepada orang solat tahajud. Kita belajar tak bangun, jadi debu lah ilmu tu, tak ada amal apa. Jadi debu lah, tak ada apa. Sebab tu lah ilmu kena amal. Ilmu ni kena amal. Allah, saya teringat waktu saya duduk pergi maghribi dulu, tuan-tuan. Nak cerita maghribi. Saya pergi maghribi dulu, saya boleh bahasa Arab, Inggeris boleh, tapi sekadar. Tapi bila pergi ke maghribi, orang cakap bahasa Perancis. Orang maghribi cakap bahasa Perancis. Dia tak bercakap bahasa Arab. Kadang-kadang dia panggil bahasa capur. Macam kita kat universiti, alright. Ya. Alright. Kadang kita guna bahasa Inggeris capur-capur. Bila pergi di Perancis, maghribi dijajah oleh Perancis. Jadi dia guna Perancis. Jadi Allah kata, tak boleh dah, saya kena belajar dah bahasa Perancis ni. Tak boleh. Bahasa bodoh, tak pandai bahasa ni kata. Lululah pergi daftar belajar, dia panggil Markaz Thaqafi Al-Fransi. Dia panggil Center Bahasa Perancis. Belajar bahasa Perancis. Allah, belajar bahasa Perancis. Dia bahasa Perancis ni dia berat. Dia berat lidah dia tu. Comment allez-vous? Dia bunyi gitu. Comment allez-vous? Ça va bien? Dia jadi berat. Tapi bila kita menjiwai, kita dah boleh bahasa tu. Sedap. Lepas tu saya, yang untungnya kita pergi Perancis ni, kita pergi Maghribi ni, cepat kita boleh bahasa Perancis sebab kita boleh bercakap. Orang Maghribi tu dia cakap Perancis, kita pun itu cepat.
Boleh bahasa Perancis. Masya Allah, boleh. Sehingga saya waktu saya duduk tahun 4 tu, dia panggil bahasa pilihan. Dia ada bahasa Ibri, bahasa Israel, bahasa pilihan. Dalam kita belajar universiti tu ada bahasa Ibri, bahasa Israel, bahasa Sepanyol, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Portugal. Saya ambil bahasa Perancis. Boleh ambil bahasa Perancis tahun 4 tu. Dapat A. Masya Allah. Masya Allah. Sedap suasana dia. Itulah yang saya nak buat. Tapi tak jadi-jadi lagi tuan-tuan. Saya nak buat di pak kita ni, saya nak belajar bahasa Cina. Kita pergi di mana-mana cakap Cina. Boleh. Tapi tak jadi nak buat lagi. Boleh kalau buat bahasa Cina. Memang jadi. Kita belajar Cina. Lepas tu kita praktis. Kita amalkan bahasa Cina tu. Pergi beli tayar pun cakap Cina. Pergi beli striker pun cakap Cina. Boleh bahasa Cina, boleh. Memang dapat. Tak jadi nak buat lagi. InsyaAllah nak buat juga dek cadang. Boleh bahasa Cina. Kawan-kawan Mandarin pun tak apa dah. Cantonese tu tak apa. Boleh Cina, boleh Mandarin tu tak apa. Ya dekat-dekat je Cantonese. Itulah tuan-tuan. Kita nak ilmu ni amal. Kalau boleh bahasa Cina, kita amal. Begitulah agama. Kita kena amal tuan-tuan. Kita belajar, kita amal. Kita banyakkan zikir. Kita amal. Allah sedap. Kita beramal dengan ilmu ni tuan-tuan, sedap. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Ilmu tidak ubah seperti pokok kayu. Pokok. Nak ada buah, ada pokok dulu. Takkan buah dulu. Nak ada buah yang kita duk makan, buah pisang ke buah durian tu. Pokok dulu, pokok itulah ilmunya. Buahan tu adalah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pokok. Maka pokok itulah yang pentingnya. Kita tanam, kita nak buah, kita belah pokok. Pokok tu gemuk. Manfaat kita tu, buah kita tu jadi cantik. Begitulah kita belajar ilmu. Manfaatnya ialah ibadat. Kita nak ibadat. Kita nak mai belajar tapi ibadat malah tak jadi. Tak ada manfaat. Kalau pokok tak buah, tebang dah. Pokok jeringnya tak buah ni buat apa? Tebang je lah dah. Ilmu ada, beramal tak. Tak jadi. Debu je lah. Seperti debu. Pokok kayu manakala ibadat pula umpama buahan dari pokok itu. Itulah ibadat adalah buah daripada pokok. Pokok lebih mulia dari buah. Pokok lebih mulia daripada buah. Pokok lebih mulia daripada buah. Sebab apa? Sebab ia adalah asal dan terdahulu daripada buah. Pokok mulia daripada buah sebab dia asal. Asal nak jadi buah tu pokok dulu. Asal nak buah daripada pokok dulu, dia asal. Adanya pokok dulu, barulah buah. Takkan nak datang buah selalu. Macam orang Singapura, ya buah, dia tak ada pokok orang Singapura. Ada di Terengganu hari tu, ada orang Singapura datang. Dia datang di Terengganu, datang rumah seorang lah kan. Kebetulan di rumah tu ada pokok durian. Dia kata, duk makan durian puluh tahun dah, tak kenal lagi pokok. Inilah pokok durian. Allahnya takak gambar. Tak kenal pokok durian. Takak gambarnya, takak gambar. Macam ni pokok durian. Tu orang Singapura, dia tak ada asal, dia tak ada pokok, dia ada buah. Kita ni alhamdulillah, adanya pokok, buah boleh tengok lagi lah, alhamdulillah. Setakat ni alhamdulillah, nak tengok pokok apa boleh tengok lagi. Begitulah ibarat asal ilmu. Ilmu adalah asal. Ilmu tu asal. Lepas tu barulah ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah asal. Namun yang bermanfaat ialah buahnya. Tapi yang bermanfaat adalah buah. Kita bukan nak kepada batang durian tu, kita nak buah.
Tapi asal pokok, asal buah tu adalah pokok, maka pokok tu lebih mulia daripada buah. Tapi yang manfaat adalah buah. Maka yang manfaat ialah ibadat. Duk belajar. Sebab itulah kita kena beribadat. Itulah. Justru seorang itu hendaklah memperolehi dari dua perkara, ilmu dan ibadat. Itu kadar dan bahagiannya. Maka seorang itu hendaklah dapat dua perkara ni, memang kena jaga dua perkara ni. Nah, biar dapat, walaupun sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan apa saja, nak ternak kambing apa pun, tapi jangan lupa dua perkara ni, iaitu ilmu dan ibadat. Jangan ibadat saja. Tak, bila ada kuliah di masjid, keluar pergi, insya datang balik kuliah tak dengar, ni rugi. Nah, dua perkara kata Syekh Alawi, jangan tinggal ilmu dan ibadat. Syukur tuan-tuan, kita di masjid kita ni alhamdulillah, nah, ada majlis ilmu sentiasa ada aja. Nah, syukur alhamdulillah kita boleh hadir tuan-tuan. Dan suasana kita tak seperti suasana Palestin. Nah, Palestin ni kadang-kadang duk solat peluru datang, peluru hidup-hidup, Israel tembak, dah mati. Alhamdulillah kita tak ada apa. Nah, boleh duduk kat masjid. Kita duduk, kita belajar ilmu. Allah, tuan-tuan, sayangnya kita tak belajar ilmu. Sayang sangat. Nah, sebab itulah Rasulullah cerita kepada sahabat. Di dalam syurga, Rasulullah cerita, wahai sahabatku, kata Rasulullah, adakah kamu nak tahu siapakah ahli syurga yang paling mulia? Mana ahli syurga yang paling mulia? Ahli syurga ni paling mulia. Dah ahli syurga ni mulia, bukan tak mulia. Oh, semua ahli syurga mulia. Nak boleh masuk syurga tu pastilah dia sabar daripada maksiat, sabar daripada ujian Allah. Akhirnya masuk syurga. Tapi di kalangan orang mulia dalam syurga tu ada lagi orang mulia. Jawab sahabat, ya Rasulullah, kami nak tahu. Maka jawab Rasulullah, orang yang paling mulia dalam syurga ialah orang yang ada ilmu pengetahuan daripada ulama-ulama kamu. Itulah mana orang ada ilmu ni mulia, bukan setakat di dunia, bahkan di syurga. Allah Akbar. Itulah tuan-tuan. Jangan tinggal bab ilmu tuan-tuan. Belajar tuan-tuan. Bukanlah pasti kita ni kena mengajar orang. Tak. Paling-paling boleh sampai kepada anak buah pun tak apa dah. Paling-paling pun boleh amal untuk diri. Bersyukur dah. Yang penting kita ada ilmu. Nah, kita ada ilmu. Mati Isa ada ilmu. Termasuk golongan orang ada ilmu. Tak pasti kita mengajar orang. Tak pasti. Yang penting boleh kita sampai anak-anak buah pun tak apa dah. Alhamdulillah. Syukur. Nah, anak-anak buah dapat amalkan dengan ilmu. Allah, banyak mana ganjaran kita terima dalam kubur besok. Nah, sebab itulah tuan-tuan, dua perkara. Nah, kata Syekh Alawi, ilmu dan ibadat. Malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara. Nak kuatkan lagi. Tambah lagi 2 perkara lagi. 2 perkara iaitu ilmu dan ibadat. Tambah lagi. Tak, 4 malah seorang itu hendaklah memiliki 4 perkara, iaitu ilmu pengetahuan, seperti mana tadi. Yang kedua, amal. Tak, ilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmu. Nah, Allah. Itulah ibadat, beramal dengan ilmu itulah ibadat. Nah, mana ilmu, beramal dengan ilmu itulah ibadat. Baik, satu lagi, ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, menempat perkara ilmu, amal ibadat, ikhlas dan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok di bawah tuan-tuan syarahnya. Seorang hamba itu hendaklah mengetahui terlebih dahulu jalan untuk menuju ke mana-mana destinasi. Jika ia tidak dapat berjalan dengan baik kerana tidak nampak atau buta. Inilah ibarat seorang yang tidak ada ilmu pengetahuan. Itulah kita, bila kita ada ilmu, kita sedar. Nah, kita duduk di dunia ni, kita sedar, kita tak lalai dengan dunia. Kita singgah di sini. Inna lillah, kita dari Allah. Wa ilaihi rajaun, kita akan kembali pula kepada
Allah. Nah, dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Nah, itulah tuan-tuan Maka bila kita sedar, kita selalu sedar, itulah sebenarnya ilmu yang menyedari kita. Nah, kita ni nak pergi ke sana bukan di sini, sementara saja di sini tuan-tuan. Dan kalau tak ada ilmu, seperti orang buta, tak ada apa buta, duk tahdin tak sedar apa. Nah, duk cari harta juga cari harta, lupa bahawa dia akan ke sana. Nah, akan ke akhirat. Maka itulah tuan-tuan Jadi malam ni nampaknya setakat ni lah tuan-tuan Iaitu pertama iaitu ilmu. InsyaAllah kita sambung pula ibadah, ikhlas, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah Jadi malam ni kita akhiri dengan sama-sama kita baca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma wa fahma wa warzuqna uluman nafi'ah. Allahumma rzuqna lisanan zakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wassallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.